Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia. Salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullam atayna hukma ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل حسب رحمتك يا رب الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dipanjang umur oleh Allah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk dalam ibadah dan taat kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang salih, orang-orang yang menuju Allah, fi Sulukil Muttaqin, pada jalan-jalan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bab adab sahabah wal muasyarah ma'al makhluk ma'al khaliq subhanahu wa ta'ala ma'al khalqi, iaitu adab yang berkaitan dengan muasyarah kita, yakni kasih-kasihan bersama Allah Azza wa Jalla serta makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pada kata sambungan kata Imam Ghazali lagi, dan lagi kata saya Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa mahma in kasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinika فهو صاحبك وملازمك إذ قال الله تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Artinya, dam manakala pecah hatimu kerana dendammu dan duka citamu atas taksirmu pada hak agamamu, maka iaitu taulamu melazim ia akan dikau, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, akulah pada orang yang memecahkan hati mereka itu. Dan ini dari kerana akulah, yakni kerana duka itu kerana duka cita atas taksirnya pada hak, iaitu hak agamanya, yakni pada sekurang-kurang berbuat ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau duka cita ia dengan sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah Subhanahu wa taala. Qal musannifu rahimahullahu taala. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, iaitu dam, kalau ada dua dam tu la ala sawab, dam bukan dua kali, yakni satu saja dam. Dan manakala pecah, iaitu pecah hatimu, yakni hati tak tenang. Pecah di sini maknanya hati itu tak tenang, bermacam-macam ada. Inkasara, ibarat kataan inkasara yang kasiru inkisaron, iaitu hati itu terlalu, iaitu tidak tenang. Jadi perkataan inkasara mai perkataan inkasara ni tawazan, inkasara yang kasiru inkisaron, yakni dia hati dia tak tenang, macam-macam, mari begini serabut lah, macam-macam ni. Sebab apa?
kerana dendammu, iaitu yakni kerana husnan, kerana duka cita. Tu dendammu tu kerana tu musannaf tambah. Kalau kita nak terjemah dengan husnan itu situ makna duka cita. Duka cita ni macam-macam lah. Nak marahnya macam-macam. Dan atas taksirmu, atas kecuraianmu, atas cuai, iaitu pada hak agamamu, yakni dak cara tentang berkaitan agama, menyebabkan hati ni serabu macam-macam lagi, kata Imam Ghazali. Sebabnya sebagai orang Islam, dia kena berpegang pada agama, ajaran-ajaran agama. Tapi disebab taksirika, iaitu ada taksirika disebabkan cuai. Mana? Bila Allah Subhanahu Wa Taala uji macam-macam ujian begini, hak ni begini, maka dia tak pegang pada agama, dia lupa pada Allah. Tu atas disebabkan atas duka cita dia, atas kecewa dia, macam-macam lagi. Maka pada pegang agama itu dia barang, buat cuai, tak cara. Sepatutnya Nabi SAW bila kamu bermacam-macam ujian dan sebagainya, hendak kamu bersabar dan kamu semayang, yakni kamu jaga semayang kamu. Rasulullah SAW banyak bukan daripada Aisyah radhiyallahu anha saja, di kalangan para sahabat-sahabat lain, dia ceritakan keadaan musyaqqatul hayat, berkaitan dengan kehidupan susah, bermacam-macam, begini tu kadang-kadang macam-macam ujian lah. Imam Ghazali menyatakan likulil insan mas'alatun, setiap manusia ni ada masalah belaka. Tak ada manusia tak ada masalah, yang telah kita sebut sebelum ini. Likulil insan, setiap manusia ni mas'alatun, bermasalah. Maksudnya setiap manusia ni ada masalah. Tu nampak dia tenang tu sebab masalah dia tu dia balik pada Allah. Sebab nampak dia tenang. Ada orang ada masalah, nampak zahir sebab dia tak mampu nak menanggung masalah, macam-macam lagi. Mana hakikatnya kata Imam Ghazali dalam kitab yang Arba'in Usuluddin, bahawasanya setiap manusia ni ada ujian. Ujian gini, dak ujian bentuk ni, ujian sakit, dak ujian sakit, ujian kuning. Ujian semua. Kerana dunia darul bala, kerana dunia itu adalah tempat ujian, negeri ujian. Maka macam-macamlah bentuk Allah Subhanahu Wa Taala uji. Maka di saat Allah Subhanahu Wa Taala uji, maka ada kalanya manusia ni taksir, dia cuai maksudnya dia tak cara pegang agama, baca ayat sebut, tak cara berkaitan dengan sembahyang pun tak cara. Sebabnya bila Allah uji dia dengan kesakitan, dengan macam-macam lagi ujian, sebabnya dia semakin dekat dengan Allah, tapi cuai dia tu. Sebab tu perkataan Imam Ghazali taksirika ni, dengan perkataan lemah lembut, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali dia cara nak nasihat tu maknanya cara lemah lembut dia. Dia tak kata padang mukamu, dia tak kata begitu. Tapi dia kata taksirika, disebabkan cuai kamu, hubungan kamu dengan Allah ni, sepatutnya kamu bersahabat dengan Allah pada agamamu. Maka iaitu maka jawapan dia, maka iaitu taulamu, yakni dialah taulamu, kawanmu. Melazim ia akan dikau, mana Allah Azza wa Jalla. Tu jadi maka iaitu taulamu, yakni ialah kawanmu. Yakni siapa? Allah Azza wa Jalla. Melazim ia Allah ataupun taulamu tu akan dikau, yakni Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kita. Melazim di situ yakni Allah Subhanahu Wa Taala wa mulazimuka, iaitu dan bersama, melazim akan dikau, ia akan dikau tu yakni Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan engkau di saat engkau senang, di saat engkau susah, di saat engkau sakit, di saat engkau iaitu sihat, dan di saat engkau cuai di atas agama, sepatutnya engkau berpegang pada agama. Allah sebagai taulamu itu sentiasa bersama kamu, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu dalam hadis kursi,
akulah orang yang pecah hati mereka itu. Iaitu kata Allah, akulah orang yang pecah, maknanya akulah orang yang menyelesaikan masalah hati manusia itu. Manusia ni kecewa, manusia itu nak marah, manusia itu serabu, macam-macam lagi. Maka akulah, kata Allah dalam hadis kursi, akulah penyelesaian dia. Akulah waktu kan selesai. Bukan kawan kamu, bukan harta kamu, bukan apa lagi, kesihatan kamu, bukan. Akulah, kata Allah dalam hadis kursi. Sebab apa nak jauh aku? Itulah hadis kursi yang lain. Adalah hadis yang lain, yang ini pendek saja. Dah hadis yang lain, akulah yang selesai masalah kamu. Masalahmu gini, kamu berbimbang begini, mu bimbang dengan anak cucu kamu, mu bimbang dengan muak ni, macam-macam lagi dalam kehidupan kita. Berbimbang, isra ala dunia, sentiasa bimbang dengan kehidupan dunia ni. Maka kata Allah, akulah yang menyelesaikan. Kenapa kamu berpaling daripada aku? Itu dah hadis kursi yang lain. Allah Ta'ala kata, kenapa kamu berpaling dengan aku? Kenapa kamu bertambah bersahabat dengan aku? Kenapa kamu tambah banyak baik itu menyebut nama aku ataupun berpegang kepada ajaranku? Kenapa? Kamu rela nak cari fahaman-fahaman yang lain selain daripada fahaman aku? Kenapa? Itu antara disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi dari kerana aku, yakni jadi min ajli kerana aku. Min ajli itu min ajli dari kerana dalam bahasa Arab maknanya li ajli. Sebab itulah li kalau dalam Al-Quran li disebuti itu li lil azab, bagi kerana azab. Jadi lam tu li ajli. Jadi Imam Ghazali zahir selalu min ajli sini dia lafaz dia sebut dia zahir selalu lillah. Macam kita sebut usalli fadhla isya wa raka'atin ma'muman lillah. Lam tu li ajli, lam tu kerana Allah, lam tu li ajli. Tak ada zahir. Tapi Imam Ghazali dalam lafaz dia sebut min ajli. Lam tu maksudnya ada situ lam li ajli, ataupun kita boleh zahir kalimah itu min lillah. Min lillah kerana aku, kerana Allah. Kata Allah. Jadi semua masalah hati kamu bermacam-macam itu dari kerana akulah ataupun kerana Allah lah, yakni kerana duka cita atas taksimu pada agamamu, iaitu Allah lah. Kata ini yakni itu tafsiran daripada Syekh pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Samad Al-Limbani. Kerana duka cita atas taksimu, atas cuaimu, tak tamu balik pada Allah, tamu berkawan dengan Allah, tamu bersahabat dengan Allah pada agamamu, pada kekuatan agamamu sepatutnya begitu. Yakni pada kurang beribadah, kurang ibadah pada Allah dan pada taat pada Allah dan tidak bertaat pada Allah, atau duka cita ia dengan sebab dapat celaka, atau sebab dia duka cita dapat kecelakaan pada diri dia, pada berawal dia itu daripada berbuat maksiat pada Allah, daripada dia buat maksiat pada Allah, dia serabut fikiran dia dengan sebab maksiat dia tu, sama ada maksiat itu zahir ataupun tersembunyi itu, maka hakikatnya Allah lah yang memecah, yang menyelesaikan masalah hati manusia itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu sebenar-benar ma'rifah, nescaya engkau jadikan akan dia, akan Allah itu taulang itu sebenar-benarnya. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, pengarang kitab kita ini, jika kita tahu bahawa hakikat makrifat Allah, kita kenal Allah dengan sungguh-sungguh, nescaya engkau akan jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ni sebagai taulang sungguh, jadi bersahabat sungguh. Maksudnya ada masalah sikit, ngadu pada Allah, ngadu pada Allah. Macam orang ni bersahabat dengan seseorang, dia ada masalah, dia ngadu ke sahabat dia, dia kata saya ni begini, tidak khabar ke orang lain, tidak umum, saya ni ada masalah. Jadi siapa-siapa yang memerlukan, siapa yang perlu nak bantu saya ni,
Mari. Dah begitu, dia akan cari sahabat dia, orang yang dekat dengan dia, orang yang baik, orang yang dipercayaan, yang boleh dipercayaan, yang boleh dia percaya ni. Maka dia akan mengkabar masalah dia begini, masalah saya ni gini, macam-macam lah masalah. Dia kabar. Sebab apa? Sebab dia percaya, dia bersahabat. Maka begitu juga kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani daripada huraian Al-Imam Al-Ghazali ini, bila orang ni dia bermasalah, dia hakikat dia tahu, dia mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifah, maka dia akan balik pada Allah. Dia ada masalah, dia mengadu pada Allah. Walaupun dia senang, walaupun dia sihat, dia tetap ada masalah, dia merasa masalah sihat. Seperti mana Imam Syekh Ibrahim Adham, bila ditanya berkaitan dengan kesihatan dia kata, Syekh Ibrahim Adham ni menyatakan, kesihatan aku ini adalah bermasalah. Mana? Kesihatan aku ini juga bermasalah, yakni kesihatan aku ini sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia sebagai ujian, maka aku kena balik pada Allah. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah. Itu antaranya sahabat-sahabat Nabi yang selalu kita dengar, para sahabat Nabi, Sayyidina Uthman bin Affan, Talha ibn Ubaidillah, sahabat yang kaya raya. Tapi sebab apa? Walaupun dia senang kaya raya, mereka ni hebat, tapi mereka ni balik pada Allah. Sebab dia ma'rifatullah, dia kenal Allah, dia tahu apa kekayaan yang Allah beri pada dia ini merupakan iaitu bermasalah, yakni sebagai ujian ke atas diri dia. Maka dia cari Allah. Maka orang yang kenal Allah ni, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, syarah daripada bahan daripada perbahasan Imam Ghazali, maka tak kira saat mana pun, susah ke, senang ke, sakit ke, sehat ke, maka dia akan balik pada Allah. Itulah kekasih Allah, itulah bersahabat dengan Allah. Maka sebab itulah kata Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ala da'watul abdu, iaitu aktsara da'watul abdu, begitu ramai manusia mengaku dia sebagai hamba Allah. Ramai orang mengaku dia sebagai hamba Allah. Dia mengaku dia hamba Allah, dia bercakap. Sebab itulah nisbah agama ni ramai orang pandai bercakap. Cakap begini, ngaji sikit cakap agama begini, tunjuk pandai begini, macam-macam. Tapi hakikatnya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adakah dia tu dikira sebagai hamba Allah ataupun dia atas dakwaan saja? Mana dakwaan diri dia atas tipu daya diri dia sendiri? Adakah begitu? Ataupun tipu daya dia saja hidup, ataupun istilah kata dia syok sendiri je, dia rasa saya ni hamba Allah, tu baru siap lekeh orang lagi. Dia ni tak tu mana agama dia, tak beramal, dah macam-macam lagi. Agama dia gini, lekeh orang. Tu sedangkan dia syok di atas diri sendiri. Sedangkan dia tu mengaku dia sebagai hamba Allah atas syok dia sendiri, sedang iaitu dia bukan hamba Allah. Sebab apa? Hakikatnya orang yang mengenali Allah, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani yang ambil daripada Imam Ghazali, dia akan bersahabat dengan Allah, dia akan ngadu pada Allah. Sebab itulah Nabi SAW bila ditanya berkaitan dengan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, apa Nabi SAW sebut? Idza ahabballahu 'abdan ibatalahu. Bila Allah Ta'ala kasih pada seseorang hamba itu, Allah Ta'ala cinta pada seseorang hamba itu, ibatalahu, maka Allah beri ujian. Allah bala dia, mana ujian lah. Macam-macam ujian ni, ujian begini, macam-macam ujian kesihatan, ujian sakit itu, ujian macam dalam kehidupan ni. Sebab apa kata Nabi? Liyasma'a tadarra. Dan riwayat dia Imam Baihaqi bin Awsat, Nabi SAW ulang 3 kali, liyasma'a tadarra, kerana nak mendengar mengayu ni, sebagai tadarra, sebagai rendah diri hamba kepada Allah. Itu Allah Ta'ala nak tu, kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kadang-kadang manusia bila dia mengenal hakikat berkaitan dengan kehidupan dunia dia, maka dia lupa sebenar yang memberi, iaitu yang memberi kehidupan dunia itu adalah Allah. Maka menyebabkan dia lupa Allah. Lalu Allah beri ujian dia kepada dia. Hakikatnya
Allah nak supaya hati dia tu balik aku, kata Allah, liyasma' tadarruk, supaya Allah Taala nak dengar tadarruk, sebagai rendah diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya. Itu peringkat orang-orang yang berjalan. Allah Taala peringkat orang-orang awam biasa nak menuju Allah, dia lala, Allah beri peringatan pada dia. Ada beberapa kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, mereka itu ma'rifatullah, mereka kenal Allah. Mereka kenal Allah ni sebenar-benar kenal, menyebabkan mereka itu sentiasa balik pada Allah, senang balik pada Allah, susah balik pada Allah, sakit balik pada Allah, sehat pun balik pada Allah. Itu antaranya. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah para wali-wali Allah, kekasih Allah, mereka tak ampuh. Nak syurga, tak ampuh syurga. Takut neraka, tak takut neraka. Nak nikmat-nikmat syurga, tak ampuh nikmat-nikmat syurga. Itu orang wali-wali Allah. Orang nak lewat begitu, ni pekat orang. Tu maknanya tak ampuh. Nak dah kamu nak siapa? Nak Allah, dia kata. Nak Allah. Sebab dia tahu dah, bila dia cinta pada Allah, dia kasih betul-betul pada Allah, dia makrifah betul-betul pada Allah, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala iaitu akan beri pada dia. Allah Taala akan beri pada dia. Dengan tu, itu antaranya. Itulah para ulama menyatakan sebenarnya makrifah ni iaitulah kenikmatan yang paling besar di dalam kehidupan manusia, iaitu nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifah, nescaya engkau jadikan akan dia taulan itu dengan sebenar-benarnya, yakni engkau akan balik pada Allah. Engkau ada masalah, kau balik pada Allah. Tak kira waktu mana sekalipun, saat dalam kehidupan kamu sentiasa balik pada Allah. Bibir kamu sentiasa basahi dengan nama-nama Allah. Tu ingat pada Allah. Dan engkau tinggalkan akan segala manusia itu pada satu pihak, maka jikalau tiada kuasa engkau tinggal yang demikian itu pada sekalian waktumu. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, iaitu hendaklah engkau tinggalkan, iaitu engkau tinggalkan segala manusia itu pada satu pihak. Maknanya bila dia sudah kenal pada Allah dengan sebenar-benar Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan tinggal manusianya tidak pandang kepada manusia, lebih pandang pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, izmul khaliq indaka yusaghirul makhluq fi ainika. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, izmul khaliq, apabila kamu dapat suatu merasai kebesaran Allah, yakni dengan makrifat yang sebenar dalam hati kamu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yusaghirul makhluk, nescaya engkau merasa makhluk itu sangat kecil. Mana? Fi ainika, pada pandangan kamu. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maknanya orang-orang para wali-wali Allah, kekasih Allah, bila dia iaitu makrifat dia benar-benar kepada Allah, kebesaran dia itu tahap insanul kamil dan sebagainya, maka pandangan dia rasa besar kebesaran Allah, zauki, ada kelazatan dalam ibadah kepada Allah, menyebabkan bila dia tengok makhluk dia rasa kecil saja. Fi ainika, pada pandangan dia tu, pada mata dia tu kecil saja. Sebab apa? Allah sudah wujud, Allah sudah bersahabat dalam hati dia ni. Dia sudah bersahabat dengan Allah, menyebabkan dia rasa tu ni hebat orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qal musannifu rahimahullahu taala, maka jikalau tiada kuasa engkau atas demikian itu, mana nak pisah dengan manusia tak boleh, kita ada tanggungjawab macam-macam gini. Satu pihak payah, kita ni duduk dalam masyarakat begini, tu ada anak isteri, ada cucu-cucu dan sebagainya, ni payah tu. Nak uzlah, nak pergi selut atas bukit misalnya, payah. Maka jika tiada kuasa engkau atas demikian itu pada sekalian waktumu, maka lazim olehmu bahawa engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktu yang engkau jadikan di langit itu munajat dengan Tuhanmu dan sajibmu, yakni engkau ingat akan Allah Ta'ala itu Tuhanmu. Jadi kita nak pisah dengan manusia ni, kita ni bersama dengan makhluk, kita lari. Batu Imam Ghazali tak kata tak boleh nak pergi uzlah
Imam Ghazali kata tak sesuai kita nak pergi uzlah tu di atas bukit nak sulu nak tahu cara makhluk ni. Makhluk menyibukkan, ganggu hati makhluk ni, tamu cara. Imam Ghazali kata tak begitu, tak sesuai ni. Zaman ni kamu tak sesuai buat begitu. Kamu banyak dengan muta'allaq, maknanya kamu banyak berkaitan dengan kamu ni, bergantung dengan kamu banyak benda urusan kamu ni. Dan kalau kamu tak mampu, kamu nak buat mana, macam mana? Kata Syekh Abdul Samad ni, yakni nakal daripada Imam Ghazali, maka jikalau tiada kuasa demikian itu, pada sepenuh waktu kamu nak bersuruh, nak lari daripada makhluk ni, daripada manusia ni, maka lazim olehmu, selalu lazim mana selalu olehmu engkau jadikan malammu, pada waktu malam kita, dan siangmu, dan siang kita ni, waktu siang kita ni, nak siang dah ni, daripada waktu yang engkau jadikan di dalamnya itu munajat dengan Allah. Yang ni banyak munajat dengan Allah, banyak zikir pada Allah, banyak mengadu pada Allah. Dan sayyidmu, yakni tuanmu, yakni engkau ingatlah Allah Ta'ala itu Tuhan engkau. Banyak ingat pada Allah. Tak apa, tak tamu gaul, tamu orang panggil itu tak mampu nak pisah urusan kita, ada urusan macam-macam kerjanya, macam-macam lagi urusan kita. Tak apa kata Imam Ghazali, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, iaitu kamu jadikan malam kamu, siang kamu ni, biar lidah kamu tu sentiasa ingat pada Allah, zikir sama pada Allah, duduk atas motosikal ke dalam kereta ke di mana saja, pak kerja dan sebagainya, mulut kamu biar sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Syekh Abdul Samad Al-Limbani. Dan engkau fikirkan dalam hatimu pada tiap-tiap waktu siang dan malam. Jadi banyak fikir dalam hati ni, dalam fikiran hati kita ni, pada tiap-tiap waktu siang dan malam itu seolah-olah ia Allah itu hadir bersamamu. Biar berasa begitu. Biar dalam kehidupan kita ni Allah duk hadir, Allah duk tengok semua kita, Allah Ta'ala perhati semua kita, hak kita buat jahat, perbuatan jahat, percakapan jahat, Allah Ta'ala duk perhati semua siang dan malam ni. Biar rasa begitu, fikir gitu, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani. Maka seolah-olah ialah taulamu. Jadi seolah-olah Allah lah taulamu yang memelihara akan dikau daripada kelakuanmu dan segala perbuatanmu. Padahal ia melihat, pada ia ya Allah melihat akan segala perbuatanmu pada tiap-tiap waktu siang dan malam. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, kamu kena banyak fikir seolah-olah Tuhanmu lah yang sentiasa memelihara kamu, duk perhati kamu ni, kelakuan kamu ni dan segala perbuatan kamu, duk perhati, hambaku, si fulan ni bapa membuat begitu, si fulan ni bapa mungkin cakap kotor begitu, si fulan ni hai hambaku bapa menjadi begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala duk perhati semua. Maka fikirkanlah dalam hatimu itu, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, banyak fikir ni waktu iaitu pada tiap-tiap waktu dan siang ni malam. Dan engkau fikirlah dalam hatimu itu, dan sunyikanlah hatimu itu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah. Bukan adalah ingat pada yang lain, boleh juga untuk urusan kita, tapi banyakkan ingat pada Allah. Urusan ni banyak dia ingat pada Allah. Kerana orang yang banyak mengingati Allah dalam urusan perbuatan pekerjaan dia, pekerjaan halal, maka jadi ibadah. Yang telah kita baca dalam hadis Nabi SAW pada hari baru ni. Semua perbuatan itu, kalau perbuatan kita ni, kalau kita buat suatu perbuatan yang dikasihi oleh Allah, maka ma yuhibbullahu ya Allah min aqwali wa afalin, kita ingat pada Allah ni, semua barang dikasihi Allah, setiap barang yang Allah Ta'ala buat, yang kita buat ni, kita Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kasih, maka dia akan jadi ibadah. Itu kata Syekh iaitu Abdul Samad Al-Limbani, dan juga pada berbahasa para ulama. Dan segala ibadahmu itu hendaklah engkau jadikan Allah itu seolah-olah ia melihat akan dikau. Dan bila kita mengerjakan ibadah, kita ibadah semayang, ibadah apa-apa bentuk lagi ibadah ni, ibadah yang umum ni, tapi ibadah besar kecil ke, maka kita yakinilah bahawasanya seolah-olah ia Allah ni melihat akan dikau, supaya engkau jadi takut iaitu akan dia, akan Allah, dan ta'zim akan dia, akan Allah, supaya kita dapat berasa membesar Allah begitu hebat. Tu maknanya
bila kita berasa Allah Ta'ala ni melihat aku ni, aku duk buat perbuatan aku ni, duk buat percakapan aku ni begini-gini macam-macam ni, Allah duk perhati ni. So tujuan apa? Supaya kita ada perasaan takut pada Allah, dan ta'zim kita pada Allah, supaya kita ada perasaan ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinama martabat ihsan. Martabat ihsan yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menanya Jibril alaihi salam iaitu mal ihsan, kan qala an ta'budu rabbaka ka'annaka tarah fa in lam takum tarah fa innahu yaraka. Jadi antara Jibril di berlutut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, apa itulah ihsan? Ihsan ni apa? Iman, ihsan, Islam. Tu ya, Islam ramai, iman ramai juga sikit, tapi ihsan, martabat ihsan ni jarang ni. Macam mana? Maka kata Nabi SAW, bermula ihsan itu baru engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu seolah-olah engkau lihat akan dia. Kita buat ibadah, kita rasa seolah Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala dia perhati kita ni buat ibadah ni. Maka jikalau tiada engkau lihat akan dia, kita buat ibadah ni seolah Allah melihat kita, ka'annaka tarah, maka yang pertama, bila kita buat ibadah pada Allah, seolah-olah Tuhan melihat kita sekarang ni, Tuhan melihat kita ni. Maka jikalau tiada kuasa engkau lihatkan dia, kita tak berasa, tak dapat nak rasa bahawa Allah Ta'ala itu sedang iaitu melihat kita ni, iaitu maka bahawasanya yang pertama tu ka'annaka tarah, yakni bahawa engkau berbuat ibadah akan Tuhanmu seolah-olah engkau melihat Allah, seolah kita melihat Allah ni, ka'annaka tarah. Kita buat ibadah sunat ke ibadah fardu ke apa lagi, seolah-olah kita melihat Allah ni. Maka jika tiada kuasa engkau melihat Allah, tak mampu kita nak melihat Allah, dan nak yakin hati kita tak boleh juga nak melihat Allah ni, maka bahawasanya ia Allah melihat akan dikau. Jadi kita kena fa illam takum fa innahu yaraka fa innahu ai li'tiqad qalbi. Itu situ ada perbahasan ulama, maksudnya hendaklah kita yakin, i'tiqad dalam hati kita bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kita. Allah Ta'ala sedang melihat kita, perbuatan kita, ibadah kita. Allah Ta'ala perhati hati kita, khusyuk atau tidak dan sebagainya. Duduk situ. Sebab kita nak lihat Allah tak boleh, tak mampu. Tapi ada satu jalan lagi, yakni bahawasanya kita yakin dalam hati kita benar-benar bahawasanya Allah sedang melihat kita, bahawasanya ia Allah ni melihat akan dikau, yakni barang hati. Kita yakin sungguh hati kita, i'tiqad sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala duk perhati kita buat ibadah. Bagaimana ibadah kita dengan Allah, dengan makhluk kita, sungguh dengan Allah kita buat barang. Jadi Allah Ta'ala perhati belaka. Itu antaranya soal hati, soal kita pandai bercakap depan orang dan sebagainya, semua Allah Ta'ala perhati. Dia ni pandai bercakap saja ni, beramal pun tidak, gini tak, dia Allah Ta'ala perhati semua. Na'udzubillah. Itu antaranya. Dan dari kerana inilah sahaja engkau memperbanyakkan akan zikrullah pada segala waktumu itu, supaya firman Allah SWT, fadhkurullah zikran katsira. Dan dari kerana inilah sahaja kita boleh tidur sini, dan dari kerana inilah sahaja engkau membanyakkan mengingati Allah, zikir pada Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama zidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.